Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like, komen dan share. Serta aktifkan lonceng notifikasi anda agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Terbaru tuan-tuan. Kisah PN dah angkat sumpah sampah. Semalam di dalam Telegram dan juga di dalam Twitter Papa Gomo dinyatakan Tun Mahathir akan ambil alih kerajaan. Hari Jumaat kerajaan akan berubah. Allahu Akbar. Takbir. Kerajaan akan berubah. Dr. Sam akan menjadi Perdana Menteri. Ya, hari ini. Dia kata semalam. Esok Anwar akan tumbang. GPS dan GRS telah mengatakan sokongan terhadap kerajaan PN dan akan membentuk kerajaan Perikatan Nasional yang baru. Dan disebutkan nama Dr. Sam bakal menjadi Perdana Menteri. Alhamdulillah. Takbir. Baik, saya daripada masa depan, dah tukar kerajaan belum? Dah tukar kerajaan ke belum? Oh, belum eh? Kesian. Ada yang percaya gorila ni ke? Pukul berapa nak masuk Istana Takeshi? Papa Gomo kempen negara beriman kena sindir. Papa Gomo yang kini menjadi pujaan penyokong berani mati PAS dihujani sindiran susulan muat naik poster negara baharu, negara beriman penuh teladan di laman X pukul 4.26 pagi tadi. Tentera Cyber Pembangkang Berkenaan dalam catatan ringkas itu menulis, terima kasih Tun Mahathir dan Kebangkitan Islam memimpin dunia. Dia juga meninggalkan 4 tanda pagar hashtag negara baharu, negara beriman, penuh tauladan dan reset bond. Tidak cukup itu, poster yang dilampirkan pula terpampang ungkapan insya-Allah misi kita bersama 2024 1445 Hijrah. Rata-rata warganet menyela dan melontarkan komentar sinis berhubung niat apa yang dilihat mahu menumbangkan kerajaan Madani pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari. So pada masa itu ada juga mesej saya, benarkah kerajaan tumbang? Saya kata, korang ni yang tu pun korang nak percaya kan? Ada lencun. Tuan-tuan, lencun pengikut PAS kena kencing tuan-tuan. Lencun. Saya budak yang ada satu budak tu dia tweet tau dalam X, dia tweet. Dia kata itulah walanon semua akan menangis esok hari. Saya tengok tweet tu dah tak ada, dia dah delete. Ada hashtag tuan-tuan, boleh tak kita buat hashtag PAS kencing? PAS kencing. Boleh tak tuan-tuan? Hashtag PAS kencing. Nama tuan-tuan, hashtag PAS kencing. Tolong share 71 orang je. Kita target 200 orang, boleh tak? Tolong tap-tap plus 100,000. PAS kencing, boleh tak tuan-tuan? Hashtag PAS kencing. PAS kencing. PAS kencing. Allah, 150 kursi dah jadi kerajaan, dah dapat jawatan. Tiba-tiba ada seorang yang penuh keyakinan daripada bos dia yang kalah hilang deposit kepada orang Perikatan Nasional di Langkawi. Tiba-tiba mengatakan akan tukar kerajaan. Hashtag PAS kencing. Kenapa PAS is bukan PN? Kita kata PAS kencing. Sebab dia nak PAS beria-ia nak letak Dr. Sam tu. Dia punya rakyat hari ni tuan-tuan, dia punya rakyat. Dia punya pengikut, dia penganut PAS. Saya tak panggil pengikut dah, saya panggil penganut dah. Sebab penganut dia tuan-tuan, dia dah macam satu agama tu. Percaya dia tu buta tuli gila. Apa saja pemimpin dia kata dah kira macam bawah sikit daripada wahyu dah lah. Dah kira macam satu bawah sikit je daripada wahyu. Tu je. Nasib baik tak jadi wahyu. Semuanya macam dianggap tu dah macam decree daripada Tuhan dah. Ini Allah kata dalam Al-Quran kan, tidakkah kamu mengambil rahib-rahib kamu sebagai Tuhan kamu. PAS kencing, satu kataan kan. Kena kencing, lencun pemimpin PAS mengencing pengikut-pengikut, PN yang mengencing pengikut-pengikut dia, lencun tuan-tuan. Menyentuh soal lencun ini saya nak cerita juga. Cyber trooper PN dan juga pembangkang yang ada sekarang ini, dia punya sembang kencang tumbang pokok tuan-tuan. Dia punya sembang tu macam dia terpaling hebat, terpaling pandai, terpaling ekonomi, dia kalau pegang kuasa, kali tengok kena kencing lagi tuan-tuan. So bila Rafizi hari tu menjemput yang bodoh viral tu, YB viral tu, untuk pergi buat live. Jom kita jangan berselindung di balik digital, datang ke podcast kami, kita buat podcast debat bersemuka. Dia kata apa? Oh, ini kata nak debat sekali buat podcast bersemuka, dia tak berani. Hari ni dia pergi jual kacang, kawan saya kata. Saya tak tengok live dia lah kan. Dia kata dia pergi jual kacang. Hashtag pada dia, PAS kencing. Hashtag Y yang bacol. Hashtag yang bacol. Hashtag yang bangang. Yang bangang viral. Hashtag yang bacol viral. Boleh tak? Meroyan orang PAS malam ni tuan-tuan. Meroyan orang PN malam ni. Marah dia orang, maki. Bila kita nak tukar, kita dah kena kencing. Bila dia ajak berdebat, akhirnya mereka takut kena tengih. Tak berani tuan-tuan. Menteri offer.
Bukan senang menteri offer zaman kami dulu. Nak harap menteri offer. Jauh panggang daripada api. Ulasan. Ini daripada Syukri Syukri Razak. Roh nih. Pembangkang takut kena tenyih. Unik dan luar biasa apabila seorang menteri utama kerajaan menyediakan gelanggang dan menjemput para pengkritik untuk menghentam beliau secara berdepan dalam sebuah program yang disiarkan secara langsung. Sepatutnya 8 Januari akan datang menyaksikan hero Melaya Perikatan Nasional yang menjadi pemberani pertama untuk mencabar Rafizi dalam siaran podcast yang dinamakan sebagai YBM yang bakar menteri. Mengapa langkah Rafizi ini pelik dan unik? Mengimbau karakter pemain politik Malaysia, debat merupakan stunt yang sering menjadi senjata paling ampuh bagi pihak pembangkang atau pengkritik kerajaan. Namun, pantang ada gerak-geri kerajaan yang nampak goyang, pasti akan muncul cabaran debat terbuka dari pemimpin pembangkang. 5 jari cukup untuk mengira bilangan pemimpin kabinet kerajaan sebelum ini yang pernah menyebut ajakan debat pembangkang secara terbuka. Tetapi langkah Rafizi telah terbalikkan tradisi. Salam perdebatan dimulakan oleh pemimpin kanan dalam kabinet kerajaan. Melihat kepada lenggok bahasa pejuang maya Perikatan Nasional sepanjang tahun, pemerintahan kerajaan perpaduan boleh dijangkakan yang mereka pasti akan berebut untuk tampil dalam gelanggang yang dibuka oleh Rafizi ini. Namun, inilah peluang terbaik untuk menghujat Rafizi dengan dalil-dalil bernas mereka dan mengkalongkan Rafizi sebagai Menteri Ekonomi paling gagal seperti yang mereka selalu katakan. Tetapi ajaibnya tuan-tuan, sehingga hari ini 22 Disember masih belum ada perkabaran daripada gombolan tentera maya Perikatan Nasional yang berani hadir. Panglima Maya Nasional yang berani hadir, yang gagah, yang dikenali sebagai YB Viral juga mengelak untuk hadir dengan alasan yang cukup lemau tuan-tuan. Beliau berselindung di balik alasan yang beliau mahukan debat dan bukannya sembang podcast. Walhal, kalau beliau betul seorang yang pemberani kerana benar, apa juga platform yang ada, pasti beliau akan gunakan untuk ajar menteri seperti Rafizi secara berdepan. Alangkah ruginya di saat ada pemimpin kerajaan bersifat terbuka dengan persaingan idea secara matang, pasukan pembangkang pula bergerak undur ke belakang. Amat malang negara kita jika bala pembangkang hanya mampu baling batu sembunyi tangan. Pembangkang bersorak-sarai meraihkan kepuasan nafsu fitnah dan tohmahan dari kepompong mereka sendiri sahaja. Saya percaya inisiatif Rafizi ini akan membuka mata rakyat terhadap perilaku tentera maya Perikatan Nasional yang hanya gemar mencipta perbalahan dengan fitnah dan pembiasakan fakta, tetapi bacol, tetapi dayus, tetapi bangang dalam nak berdepan dengan menteri itu sendiri dan menyoal secara bersemuka. Kerana apa? Kalau mereka datang, saya sendiri pun akan datang dekat situ juga. Dan saya harap Rafizi bagi saya ruang untuk tanya soalan kepada mereka juga. Macam. Ayo Bala Tentera Perikatan Nasional, munculkanlah panglima terhebat kamu untuk berdepan dengan Rafizi. Atau mungkin juga Bala Tentera Pembangkang telah mengambil pengajaran daripada pengalaman YB Bacok pada 9 Ogos lalu. Roh, neh, tersilap langkah nanti kena tenyeh. Hashtag pas kencing. Hashtag pas kencing. Lancun korang kena kencing dengan pemimpin korang sendiri. Dalam maya, belakang, depan kamera. Huha, hebat, pumpang. Ajak debat bersemuka. Takut tuan-tuan. Iswardi macamlah kau berani sangat. Search nama saya Iswardi Debat YB GPS dekat dalam YouTube. Saya bersemuka dengan YB pada tahun 2019 di depan wakil dan juga penyokong-penyokong YB itu sendiri. Tak ada hal tuan-tuan. Kita daripada Parti Keadilan, kita lahir, kita dibesarkan, itu adalah naratif dan neraca dan juga tarbiyah kita selama ini. Kalau kita berada di pihak yang benar, apa yang kita takutkan? Bersemuka lah. Kenapa takut bersemuka? Kenapa bacol? Nampak gayanya? Pemimpin kena kencing. Sebab apa tuan-tuan? Kenapa apa? Kalau kita tengok dekat parlimen itu sendiri. Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tengok parlimen kan? Live. Dia buat live sekarang ni. Siapa pembangkang yang betul-betul ada pemikiran yang kritis? Dulu kita ingat tak ada Rafizi, ada Anwar Ibrahim. Pada masa itu ada Tony Phua. Kita ada seperti Lim Kit Siang. Kita ada Lim Guan Eng. Kita ada juga seperti Arwah Salahuddin pada waktu itu. Mujahid Yusof Rawa. Kita ada pembangkang-pembangkang. Even zaman PAS dulu pun, kita ada pembangkang yang kuat yang sekarang ini berada dalam amanah. Tapi sekarang di manakah suara-suara pembangkang yang efisien? Ada yang tulis tadi kerajaan gagal. Saya kata gagal ke kerajaan? Atau pembangkang yang gagal? Kita tak nampak kat mana yang hebatnya pembangkang ni tuan-tuan. To be honest, kita tak nampak. Yang fitnah tu ramai. Yang memfitnah tu ramai. Kita tengok Cikgu Bat, Ketua Penerangan Bersatu. Apa dia buat pada Nin Azim semalam? Fitnah. Saya tengok bukanlah tengok dokumen, saya tengok butiran. Saya kata macam mana dia boleh kata macam ni? Saya baca ada salah seorang yang komen dalam live saya semalam. Dia kata, kita kontraktor. Dia ni kontraktor, dia kata, itu biasa.
Kenapa biasanya kita dah sign sebab kita nak lock harga apa orang kata consultant. Sebab itu kita sign dengan consultant. Sebab tak nak nanti kita dah dapat consultant bagi harga lain. Kenapa? Sebab bila kita lock harga, kita sign agreement, harga itu kita hantar pada tender. Kita tak nak nanti datang pada kita, dia minta benda lain. Itu sebab kenapa kita sign awal. Subject tu kepada apa? Kepada persetujuan atau SST, surat setuju terima. Itu normal. Tetapi Cikgu Bat, dia bukan erti semua ni. Dia tak erti. Bukan tak erti. Dia fitnah je, itu yang penting. Dia fitnah, itu yang penting.